Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ain Irina binti Muhammad Tarmizi dan hari ini kita akan membincangkan tentang topik pengangguran. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan pengangguran? Pengangguran adalah sejumlah tenaga buruh yang tidak digunakan dalam sektor-sektor ekonomi dalam menghasilkan barang dan perkhidmatan. Pengangguran juga merupakan seseorang individu yang tidak bekerja sama sekali atau sedang berusaha mencari pekerjaan. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran? Baiklah, yang pertama, kadar pertumbuhan tenaga buruh. Yang kedua, pengalaman dan kemahiran. Yang ketiga, kemelesetan ekonomi. Yang keempat, sikap manusia. Dan akhir sekali adalah penggunaan teknologi dalam sektor pembuatan. Baiklah, yang pertama, kadar pertumbuhan tenaga buruh. Kadar pertumbuhan tenaga buruh yang lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan peluang pekerjaan yang sedia ada tidak dapat menampung pertumbuhan tenaga buruh tersebut. Yang kedua adalah pengalaman dan kemahiran tenaga buruh. Kekurangan pengalaman dan kemahiran oleh tenaga buruh atau seseorang pekerja akan mengehadkan peluang pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah kemelesetan ekonomi. Berlaku masalah ekonomi yang telah menyebabkan pihak majikan terpaksa menghentikan operasi atau memberhentikan para pekerja. Yang keempat adalah sikap manusia. Sikap manusia yang suka memilih pekerjaan berdasarkan kesesuaian dan kelayakan yang dimiliki telah menyebabkan pengangguran meningkat. Dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi dalam sektor pembuatan. Penggunaan teknologi dalam sektor pembuatan dapat meningkatkan pengeluaran dan mengurangkan kos. Oleh itu, ramai pekerja telah diberhentikan dan mereka telah digantikan dengan mesin atau jentera. Seterusnya, mari kita lihat kesan-kesan pengangguran. Kesan-kesan pengangguran dapat dilihat menerusi aspek ekonomi dan juga sosial. Dari aspek ekonomi, kesan yang pertama adalah mengurangkan keluaran negara, kesan yang kedua adalah mengurangkan pendapatan negara dan kesan yang terakhir adalah meningkatkan kadar kemiskinan. Bagi kesan yang pertama iaitu mengurangkan keluaran negara, pengeluaran suatu produk daripada sektor ekonomi negara akan berkurangan sekiranya berlaku peningkatan dalam pengangguran. Hal ini secara tidak langsung telah menyebabkan keluaran negara juga berkurangan. Bagi kesan yang kedua iaitu mengurangkan pendapatan negara, apabila kadar pengangguran tinggi maka keuntungan sesebuah syarikat atau pengusaha akan berkurangan. Hal ini akan menyebabkan berlakunya pengurangan dalam cukai keuntungan dan cukai pendapatan yang sememangnya dipungut oleh pihak kerajaan dan akhirnya akan menyebabkan pendapatan negara semakin berkurangan. Bagi kesan yang ketiga iaitu meningkatkan kadar kemiskinan. Kadar pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kadar kemiskinan semakin meningkat kerana tiada tenaga buruh yang menyumbangkan tenaga untuk memajukan negara. Dari aspek sosial pula, kesan yang kita dapat lihat adalah timbul isu pergaduhan dalam kalangan keluarga dan peningkatan isu jenayah dalam masyarakat. Bagi kesan yang pertama iaitu timbul isu pergaduhan dalam kalangan keluarga. Isu pengangguran yang berlaku akan menyebabkan berlakunya pergaduhan dan pertelingkahan antara keluarga kerana terlalu tertekan dengan masalah ekonomi yang dihadapi. Bagi kesan yang kedua iaitu peningkatan isu jenayah dalam masyarakat, disebabkan oleh masalah ekonomi yang dihadapi oleh penganggur, mereka terpaksa mencari jalan penyelesaian supaya kelangsungan hidup mereka tidak terjejas. Oleh itu, mereka telah melakukan jenayah seperti merompak, mencuri dan sebagainya. Apakah langkah-langkah dalam mengatasi masalah pengangguran ini? Baiklah, langkah yang pertama, pihak majikan perlulah membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan langkah kedua, pihak kerajaan perlulah mengadakan latihan dan kempen kerjaya. Bagi langkah yang pertama iaitu pihak majikan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Pihak majikan perlulah membuka peluang pekerjaan yang lebih luas dan skop yang lebih besar agar semua masyarakat yang mempunyai pelbagai kemahiran dapat melibatkan diri dalam pekerjaan tersebut. Dan langkah kedua adalah pihak kerajaan perlulah mengadakan latihan dan kempen kerjaya. Pihak kerajaan mengadakan latihan atau kempen supaya para graduan dapat mengikuti latihan tersebut seperti latihan pengurusan dan bahasa agar memenuhi kehendak pasaran kerja. Isu pengangguran tahun 2020 COVID-19. Kadar pengangguran di negara Malaysia pada tahun 2020 semakin meningkat ekoran daripada penularan wabak COVID-19 yang telah merebak hampir ke seluruh negara. Hal ini secara tidak langsung telah menjejaskan ekonomi negara Malaysia sekaligus telah menyebabkan kadar pengangguran di negara Malaysia semakin meningkat. Apakah kesimpulan yang boleh dilakukan daripada topik pengangguran ini? Baiklah. Kesimpulannya, masalah pengangguran yang berlaku ini perlulah diatasi dengan kadar segera oleh semua pihak. Semua pihak perlulah berganding bahu untuk mencari jalan penyelesaian terhadap isu pengangguran ini agar tahap ekonomi sesebuah masyarakat dan negara adalah dalam keadaan yang baik dan sekaligus memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat untuk terus hidup dalam keadaan yang baik dan sempurna pada masa akan datang serta sesebuah negara dapat dimajukan. Sekian sahaja daripada saya, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.